Jangan pergi mana-mana. Stay dengan saya sebab kali ini saya bersiaran dengan GPS Bestari untuk mengupas isu-isu berkaitan remaja, berkaitan pelajar-pelajar yang sekarang ini tengah hangat diperkatakan. Dan lebih hebat lagi, kamu semua kali ini pada calon PT3, calon UPSR, peperiksaan dibatalkan. Jadi macam-macam isu dah berlaku yang mana kebanyakannya masih lagi belum bersedia. Ada satu kelompok bersedia dan satu lagi kelompok mungkin belum bersedia untuk menerima apa yang dikatakan perubahan yang sangat drastik ini. Kali ni cikgu just nak sharing ya untuk kamu semua lebih berfikiran secara terbuka. Sebabnya kalau fikirkan balik, adakah ini lebih memberikan kamu impact positif atau sebaliknya? Ada, saya rasa ramai yang reda, open dan mula positif walaupun tak nak positif corona, jadi mereka lebih positif dari segi pemikiran. Cuma yang tak menyeronokkan saya bila setiap saban hari kita dengar remaja-remaja yang dipukul, dirotan, dihalau ataupun memang sengaja nak lepak jumpa kawan, jumpa kekasih, jumpa geng sampai menyusahkan ibu bapa sehingga didenda dan juga mungkin kamu semua akan dihukum dengan lebih berat. Kenapa? Sebab keadaan PKP ataupun keadaan mental stress yang semakin membimbangkan. Jadi tajuk hari ni nak ke mana tu bermakna saya bukan nak tanya kamu semua nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi beli baju raya ke, bukan. Dik, balik semula ke rumah, buka GPS Bestari dan dengar apa yang saya nak share. Apa yang saya nak share adalah melalui pendekatan secara psikologikal, ya. Betul tak saya nak tanya? Semua dah mula rasa dah bosan. Macam mana ni tak boleh nak keluar, mula dah rasa stres. Ya, sebenarnya saya tak suka cakap perkataan stres, tapi kalau tak terang pada kamu, kamu tak faham. Dan dah mula rasa depressed. Okey, depressed, stress, anxiety. Dah mula dah, dia dah rasa macam sunyinya. Dulu nak pergi sekolah mesti jumpa kawan-kawan, musik cikgu ataupun dekat sekolah best. Ada apa? Ada kantin Makcik Kia. Tu paling best kan? Yang lelaki pula confirm, lamanya tak bau toilet sekolah. Betul tak? Mengaku kan? Toilet rumah cantik, nak juga toilet sekolah. Bila kamu dah rasa bosan, kita nak melihat kebosanan tu tahap macam mana. Macam saya pun rasa bosan, hari-hari kita tak bergerak ke mana, duduk di rumah. Tambah-tambah kalau bekerja seharian, kita banyak aktiviti kita boleh buat. Itu juga dengan kamu, tambah kamu remaja, tenaga, juga kamu punya aktiviti, kamu punya semangat lebih daripada golongan orang dewasa atau orang tua. Cuma saya nak inform dekat kamu-kamu semua ni, tak kira lah hampa ni orang Kedah ke, orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, orang Bandar, orang Ulu. Syaratnya adalah sekarang sekolah cuti, aktiviti tak ada, apa saya nak buat? Walaupun dulu saya jarang pergi sekolah, walaupun dulu saya ni malas pergi sekolah, tapi memori saya dan juga mental health saya sihat. Sebab saya tahu bila saya berada dalam keadaan bosan di rumah, saya akan pergi sekolah. Bila saya bosan di sekolah, saya balik rumah. Bila saya bosan dua-dua tempat, nak pergi mana dik? Masuk lubang kubur. Macam tu. Tak adalah. Tapi adalah tempat pergi jazzku, tengok wayang. Kalau kawasan-kawasan luar bandar ni main basikal lajak, pancing ikan, mandi kolam, mandi sungai, best. Betul tak? Curi rambutan, itu memang seronok. Tapi ini jangan katakan nak pergi tengok pokok, nak pergi siram pokok depan rumah pun susah. Mesti bosan kan? Bosan yang orang kata, kalau bahasa you all sekarang adalah tahap, ini tahap orang kata pisang lah. Keadaan yang Allah tak tahu nak bergerak.
Ya, tapi yang saya risau apabila kebosanan tu membuatkan anda mula mengalami tekanan. Okey, tekanan yang anda semua alami adalah apabila anda mula bertindak balas tau. Bila tindak balas bukan saja fizikal, emosi dengan mental korang dah lain macam. Tindak balas tu yang cikgu nak share, yang saya cakap bukan macam reaction yang okey, saya tertekan tapi saya ada benda saya nak buat. Ini tidak. Okey, saya stres sehingga saya ni rasa berubah. Emosi saya dah mula rasa macam kepanasan. Saya dah mula rasa macam aku tak boleh lah stay dah ni, tak tahan dah ni. Dan tekanan itu akibat daripada perubahan jadual, perubahan situasi ataupun tuntutan. Sekarang ni PKP, MCO, RMO, whatever it names, itu adalah keadaan situasi yang 100% satu dunia upah. Ya, betul tak dik? Memang berubah langsung. Jadi apabila tekanan ini berlaku kerana satu lagi kerana berubah keadaan, kerana anda perlu stay at home, satu lagi kerana tuntutan arahan. Stay at home tapi boleh lagi lah keluar-keluar, takkan nak sidai-sidai baju, takkan nak say hi kat jiran, boleh lah. Tapi sekarang ini arahan ketat. Kerana apa? Kerana kita juga. Dia bukan arahan kerana nak main-main. Kerajaan dah buat cantik, susunannya sangat hebat. Bagi saya, I very respect and thankful to our government sebab mereka sangat-sangat teratur, macam mana mereka melihat, menilai kemampuan dan juga ketaatan kita, So adik-adik, bila dah stres, anda akan berubah, apa memberikan anda satu tekanan itu bila dah ubah pola pemikiran anda. Jadi bila tekanan itu wujud, simptom atau keadaan diri kamu membuatkan kamu mula hilang fokus. Benda yang positif kamu dah boleh tak nak terima dah. Alright. Jadi bila tekanan ini dia ada kategori rendah ataupun tinggi. Ada yang hari ni dia tertekan, dia stres. Stres lah hari ni dah TV tak ada, air tak ada pula, elektrik tak ada. Ada yang boleh kontrol, ada yang terlalu tertekan. Apa yang impact dia yang terlalu tinggi, tekanan stresnya, saya akan cerita apa efek dia. Tetapi apabila kamu dikawal, setiap manusia, semua termasuk klien saya, even banduan-banduan yang duduk dalam penjara tu, nak bagi tahu, penjenayah-penjenayah kita pun duduk dalam penjara, selalu ayat diorang cakap macam duduk dalam neraka puan. Tahu? Lepas tu saya pun ada terfikir, tertanya juga, bila masa dia pergi neraka dia rasa macam neraka pula. Maksudnya neraka tu adalah symbolize, metafor, symbolize kepada keadaan yang sangat tak menyeronokkan, keadaan yang sangat sukar. Jadi apabila itu berlaku, anda pasti mengalami tekanan. Itu normal. Tekanan tu normal sebab kadar tekanan anda juga akan membuatkan anda boleh mengubah tingkah laku sama ada positif ataupun negatif. Jadi bila timbulnya tekanan ini, anda mula rasa risau, anda mula rasa, yelah dik, tak pernah kena kurung. Dulu mak ayah tak kisah kamu nak keluar ke mana, kan? Nak pergi main bola sampai pukul 7 malam, nak pergi lepak ke library sampai pukul 10 malam pun mak ayah tak tahu, ataupun mak ayah memang open, tiba-tiba mak ayah kata jangan. Bukan saja mak ayah kata jangan, polis pun kata jangan. Siapa lagi kata jangan? Jiran pun kata jangan. Semua kata jangan. Bersebab, tapi kamu tak faham kenapa perkataan stay at home dan jangan keluar rumah itu diwawarkan daripada awal sampai sekarang. Sangat penting dan sangat popular. So, bila kamu dah mula ada tekanan itu akan menjurus, akan menekan perasaan kamu dari segi mental. Tadi dari segi tingkah laku kamu akan mula, mungkin berubah, kamu mula ubah kamu punya attitude daripada baik. Mungkin kamu akan buat tindakan seperti marah, cepat panas baran, cepat mengamuk, dan juga kamu dalam segi mentally kamu ada risau, kamu takut, kamu berdebar-debar.
ya, terutama sekali kalau pelajar-pelajar IPT, kalau yang mendengar, ya, anda berseorangan, anda berada di kampus, anda tak tahu, memang banyak sumbangan, tapi emosi support kamu tu tidak ada. Jadi bila keadaan tertekan ini tidak boleh dikontrol, maka dia bergerak ke satu lagi tahap, iaitu depression. Cikgu, saya pernah dengar depression. Depression tu orang mental kan, orang yang macam skizofrenia ambil pisau. No sayang, depression ni adalah daripada tekanan yang kita tak kontrol tadi, dia membawa kepada kemurungan. Okey, bila dia tekanan yang lebih lama, bila dah lama ni, dah sebulan, dah dekat 2 bulan, dah tak boleh, still lagi tak boleh ubah, duk ping pang pung pang, duk susah hati lagi, sampai tak boleh nak makan, sampai dah tak boleh nak tidur. Itulah simptom yang kita takut, ya. Itu yang menyebabkan anda depressed, murung. Bahasa orang Melayunya kemurungan, ya. Tengok kau, kenapa kau ni murung je hari ni? Tu dik sebenarnya sedih. Janganlah, ayat-ayat kita ni kadang-kadang menakutkan, ya. Orang tu sedih, kau sebut murung, ya. Engkau orang tu rasa macam takut, kau sebut orang tu gelabah lah, nak bunuh diri lah. Okey, dalam saintifiknya atau psikologicalnya, depression ni adalah daripada tekanan, dan kemudian kesannya lebih sikit daripada stres, daripada tekanan tadi, daripada stres. Depress sebenarnya lagi tinggi, dia punya level tahap kesan dia tu sebenarnya dia upgrade, dia upgrade level A ke level B. So, terbalik pula, level B ke level A. Kan, korang kan selalu nak kejar A, okay? Bila dah kesan murung ni, dia akan ubah tingkah laku menjadi lebih agresif, ya. Tekanan tu dia boleh lagi lindung, dia boleh hari ni on moody, esok mungkin dia boleh cope balik. Depressed ada kalanya sampai anda perlu diberi medication, sebab kemurungan ni dia bukan efek kepada otak saja tau, dia efek kepada seluruh biological kamu. Dari segi kamu punya pemikiran dah tak positif, dah tak boleh terima, macam stres dia boleh terima ataupun tidak. Dan kemudian apabila jadi macam tu, kamu akan bertindak tak boleh nak buat keputusan. Okey, jadi kamu akan lebih ikut emosi, kata hati. Okey, hati bagi maklumat, alah keluar je lah kan, daripada kau gila, daripada kau ada kecenderungan nak bunuh diri, kau tertekan, rumah dah lah serabut, mak kau pun serabut, ayah kau pun serabut, nak baca buku, exam dah tak ada, apa kau nak buat lagi? Baik kau keluar. Okey, bila dah ada emosi berbanding dengan pemikiran rasional, saya suka sebut pemikiran yang rasional atau kepercayaan yang rasional. Kalau orang yang rasional, dia baru nak keluar ni, dia jalan, tiba-tiba alamak tak boleh weh, aku baru umur 1, aku keluar ni tiba-tiba kena pula aku tertangkap satu hal, itu boleh lah juga bayar denda. Kalau kena corona, apa tu corona dik? Apa itu COVID-19? Sakit apa? Sakit kulit, sakit kepala, migraine. Jadi itu penyakit yang orang boleh katakan bukanlah tak serius. Migraine, sakit perut, bukan tak serius, tetapi sakit itu hanya melibatkan individu. Dia tidak melibatkan macam transmission ataupun dah hilang dah perkataannya, boleh berjangkit sesama sendiri. Tak payah pakai ayat canggih kan. Okey, so bila dah depressed, dah mula depressed, anda dah tak boleh lah, ya. Anda dah mula rasa tak kisah, apa nak jadilah. Okey, jadi nak cabar diri. Okey, saya nak keluar lah. Kawan pula kata, jom lah kita keluar lah, apa nak jadilah. Okay, tanpa memikirkan efek. Kerana apa? Datangnya tadi stres yang tidak dikontrol, datangnya nanti mula-mula stage pertama dah bosan, makin lama bosan, tak tahu nak buat apa, tak ada terapis, tak ada bantuan, jadi kamu akan mula ke stage-stage yang berikutnya. Dan antara penyebab kenapa adik-adik semua berperasaan sebegini adalah kerana mula rasa sunyi. Sebab remaja ni
macam individu biasa juga, terutama awal remaja 13, 12, 9 kan, duk tengah, orang kata duk tengah naik, duk tengah aktif, duk tengah seronok, mana boleh duduk kawasan-kawasan sempit, kawasan-kawasan statik, duduk di situ aja tak bergerak-gerak. Ya, jadi bila keadaan sunyi ini, yalah tak ada tempat lepak, ya, tak ada tempat nak bersembang. Tambah-tambah nanti saya akan ceritakan kenapa jadi macam tu. Tak ada pula orang-orang yang boleh dengar kita punya perasaan, ya. Cakap dengan mak memasak, cakap dengan ayah pula main handphone, kan? Salahkan siapa? Saya tak salah, cikgu. Saya keluar sebab saya itulah mak ayah saya. Dek, memang macam-macam salah. Kalau nak salahkan kucing pun kita boleh salahkan. Kucing asyik gigit saya, lepas tu saya keluar daripada rumah. Tetapi isu yang korang nampak adalah di manakah tanggungjawab? Ya, di manakah kesungguhan kita yang nak mendedahkan, nak memberikan kamu seorang remaja ini maklumat yang lebih matang? Ya, sebab remaja-remaja yang matang ni dia tak payah diwawarkan berkali-kali, dia tak payah diingatkan berkali-kali. Ya, jadi remaja-remaja yang kita nampak berpeleseran di luar ni, dia ada identiti dia sendiri. Okey, yang mana identitinya adalah mengikut personality yang dibuat kajian. Wallahu alam bisawab, sama ada betul ataupun tidak, kamu sendiri yang boleh menilai, bukan saya. Saya hanya memberikan info. Okey, so kenapa? Why? Kenapa perangai saya ni, saya nak keluar juga. Dulu saya tak adalah teruk macam ni, kan? Tak keluar tak apa, ada duit keluar, tak ada duit duduk rumah, ya. Ini cikgu, rumah pun tak selesa, tak terapeutik, tak kondusif. Macam mana saya nak duduk kat rumah? Selama ni saya boleh lepak tempat lain, saya boleh pergi kedai, saya boleh pergi mamak, saya boleh pergi tepi sungai menenangkan fikiran. Sekarang macam mana? Saya nak belajar pun bising. Ya, kita nampak banyak isu yang berlaku, tetapi kita tidak boleh rangkum yang kanak-kanak atau remaja ini mengambil keputusan itu, ya, terutama ibu bapa lah dan guru-guru kalau yang mendengar, mengambil keputusan untuk keluar itu disebabkan oleh mereka nak keluar. Ya, ada yang tingkah laku sedemikian, tetapi tak ramai, kerana kita membayangkan hidup mereka macam kita. Okey, kita tidak meletakkan diri kita dalam kedudukan mereka. Sebab itu kami kaunselor-kaunselor ni sentiasa menerima tanpa syarat. Biarlah apa yang dia nak bercerita, asalkan kita menerima dia seadanya, menerima tanpa syarat-syarat sebagai seorang manusia. Yang penting kita tahu solusi. Okey, dan kita dah dapat peneguhan dan juga bagaimana cara kita nak tanggani secara counselling atau motivasi. Okey, tadi tahap mental. Okey, semua manusia tak tahu tahap mental. Saya pun kadang-kadang tak tahu tahap mental saya ni normal ataupun tidak. Ada kalanya macam normal, ada kalanya macam tiba-tiba rasa macam jerit aja kan, tambah PKP ni. Okey, sebabnya kadang-kala kamu tidak nampak yang menarik di depan kita. Ya, dalam PKP ni ramai yang nampak yang tekanan, nampak yang kosong. Semua tak nampak yang satu. Maksud saya kosong tu lubang itu hole, nampak lubang saja, tak ada isi. Satu isi pun tak ada. Benda elok satu pun tak ada. Kan? Daripada pergerakan kawalan yang pertama lagi macam-macam isu. Kenapa? Sebab apa? Okey, sebabnya tahap kita, tahap pemikiran dan ideologi atau penerimaan mental, kawalan kesihatan mental kita bergantung pada diri kita. Satu. Kedua, bergantung kepada environment kita. Okey, kalau kondusif lah kawasan atau persekitaran ataupun keadaan kita, positif lah dia. Okey, ada tak adik-adik kalau pergi ke majlis hari jadi kawan, adik rasa macam sedihnya pergi majlis hari jadi dia. Sebab apa? Sebab tak ada kek sedap. Tak mungkin kan? Nak pergi pun dah excited kan? Nak merasa hari jadi tu pun dah otak dah fikir wow, birthday. Betul. Okey, jadi emosi itu pun dah mula berubah mengikut kepada situasi. Sebab anda membayangkan situasi itu situasi yang gembira. Mesti ada kek, mesti ada belon, mesti ada permainan, mesti ada clown.
Saya suka clown. Kan? Sebabnya anda sudah letak bayangan itu bahawa best. Bila kita letak bayangan PKP itu tak best, PKP kontrol, habislah kita tak dapatlah makan sedap, duduk rumah pula, dua adik-beradik 10 orang bilik dulu, berebut-rebut, makan berebut, sudah, itu menjadi lagi konflik. Kerana kesihatan dan tahap kita punya emosi, fizikal dan juga kita punya biological ni sebenarnya adalah kita terbahagi, atau Allah Ta'ala dah memang cantik dah mencipta kita terbahagi kepada unjuran personality. Unjuran personality maksudnya berubah-ubah. Kadang-kadang masa saya remaja saya macam ni, bila saya dah umur 20-an saya macam ni, bila saya dah tua macam ni, bila saya dah ada cucu saya macam ni. Karakter tu sebenarnya jangan silap sangka, aku dah panas barang sampai matilah aku panas barang. Tidak sayang, tidak. Sebab ada kalanya bila kamu nak buat ujian personality, kamu tengok kepada mood kamu pada hari itu. Tips saya, lebih baik kamu terbuka sebelum kamu buat ujian personality. Sebab tu saya lebih buka ujian personality kepada murid-murid yang suka rela. Bukan saya nak nilai dia, tetapi biar dia menilai diri dia sendiri. Sebab tu result yang dia dapat tu dia yang tengok, cikgu saya macam ni, cikgu saya macam ni. Seronok kan? Okay. Pertama, ambivert. Tak payah ambil nota. Okay, tak payah ambil nota. Ini bukan sekolah. Okay, ambivert. Okay, adik-beradik amphibia. Betul. Siapa belajar sains pandai dia tahu amphibia tu apa. Cikgu tu apa? Cikgu amplifier. Suka hati Allah. Ambivert ni adalah personality manusia, orang yang cool je. Nampak ya? Dia tak kisah. Dia keluar pun okey, dia tak keluar pun dia okey. Okey je. Okey, keluar pun best, tak keluar pun best. So dia adalah gabungan introvert dan extrovert. Jadi dia duduk di tengah-tengah. Kadang-kadang ikut situasi. Kalau situasi macam PKP ni dia dah ready dah. Okey, aku duduk je lah kat rumah, dah arahan, buat apa nanti aku sakit, aku yang susah, betul. Okay? Extrovert tu hati dia macam alamak, nak keluar ya. Tapi sebab dia pandai mengikut situasi dan dia tahu bahawa situasi itu tak sesuai, jadi dia teruskan. Next adalah extrovert. Okay, extrovert ni adalah dia isi masa lapang dia dan dia pandai fokus pada sesuatu ya. Jadi orang-orang extrovert ni dia kadang-kadang dia tahulah benda-benda bermanfaat. Okey, dia solat, dia ibadah. Dia kata, ya aku tak cover lagi buku sejarah walaupun exam tak ada, nak tahulah. Ni nak bacalah tentang coronavirus, satu hari nanti boleh buat kajian, kod-kod saya boleh jadi saintis. Nampak dia ada vision yang sangat pandai, yang sangat bagus. Ni orang yang extrovert, ataupun senang nak cerita orang extraversion. Extraversion ni orang yang lebih-lebih lah. Okay, orang yang pandai, yang kontrol. Okay, satu lagi adalah introvert. Okay, introvert ni yang paling suka gila. Dia dengar, okay, tak payah pergi sekolah, PKP, duduk di rumah. Dialah, mak bedah, seronoknya. Pasal apa hang seronok? Yalah, saya tak mau keluar, saya seronok duduk rumah, jadi siapa pun tak ganggu saya. Dia akan menyendiri, dia alone, dia dah biasa. Okay, dia dah lebih kurang macam sangat menikmati. Orang lain macam kelam kabut, dia macam okey je, aku okey, normal. So orang macam ni bila keadaan situasi PKP ni dia okey, tapi bila dia situasi suruh dia untuk pergi, kau kena jadi ni, kau kena pergi macam jumpa dengan orang, dia dah ketal lutut. Nanti kau kena pergi approach orang ni ya. Mak dia inilah orang introvert ya. Mak dia baru suruh pergi hantar makanan juadah bulan puasa pun ada bercinta orang kata. Macam mana ni? Senang kau pergi hantar jap kat Ripat, kat makcik Kiah. Tak mau macam mana nak hantar ni teka-teka. Tahun ni tak payah dah lah nak bagi kuih-kuih kan. Sono orang introvert. Yahoo. Duduk makan tidur, makan tidur. Tapi orang introvert ni dia pandai aktiviti pasal dia dah biasa. Okey. Yang jadi yang menular ni, yang kes-kes menular, yang mengular ya, yang kena yang saya seronok tu yang isu-isu yang berkaitan remaja ni, ramai pula yang jadi kaunselor ya. Apalah ni, komen lah semua ya. Seronok membaca, bagus, kita upgrade kita punya skill juga, which is orang melihat kepada kenapa
remaja ini bertindak macam ni? Dia tak tahu ke? Mak dia tak ajar ke? Mak ayah dia tak kerti nak kontrol anak ke? Ni mesti jenis kategori anak degil. Tak kerti-kerti bahasa rupanya. Nampak? Sangat seronok kita membantai, kita menghentam, kita membuat satu kajian yang paling-paling drastik sehingga ada kalanya sampai menghukum. Sebab itulah saya terpanggil untuk bercakap tentang perkara ini, kerana anak-anak remaja ni yang macam tadi saya cakap, dia ada ambivert, dia ada extrovert, dia ada introvert. Satu ni lah yang akan menimbulkan isu apabila PKP berlangsung, adalah extrovert. Orang extrovert ni adalah orang yang aktif. Okay? Dia mesti jadi orang yang tak tentu arah pada mulanya jika dia tidak dikait. Dia adalah orang yang sangat-sangat bersosial. Dia suka bercakap, dia suka bersosial. Dia tak boleh alone. Dia sangat bertentangan dengan orang introvert. Ya, dia sangat-sangat rasa macam aku tak boleh stay seorang. Aku suka berkawan. Ya, ada kan? Kalau kamu rasa macam saya selalu tengok anak murid yang extrovert ni, bila kita bagi dia sesuatu, dia akan lakukan dengan penuh keseronokan. Sebab tambah-tambah kalau kita bagi, okey nanti kau jadi pemegang dulang masa perhimpunan, dia yang paling seronok. Pemegang dulang je pun tak bergerak, tetapi dia menonjolkan diri dan dia mula berinteraksi dengan orang. Berbanding dengan orang yang introvert, memang bercanggah, pro dia. Okay? Jadi orang extrovert ni dia akan rasa pressure yang melampau, dan orang extrovert ni sebenarnya saya simpati kat mereka. Mereka ni bukanlah jahat, bukan nakal, tetapi mereka tak diisi. Kerana selama ini mereka isi jadual mereka bersendirian. Mereka buat apa yang mereka rasa adalah okey, ni ada betul, kerana mereka gembira berada di dalam situasi personality extrovert. Diorang dah terbiasa 15 tahun, 16 tahun. Betul tak? Betul tak student saya? 15, 16 tahun anda semua dah terbiasa dengan dunia bebas. Di Malaysia, apatah lagi di Malaysia, nak sebut pergi mana, Grab datang. Kalau dekat kampung, nak pergi mana, naik basikal. Betul kan? Nak pergi, jom kita pergi jogging, naik bukit ramai-ramai, jom pergi, seronok kan? Jadi bila kita dah tersekat ini, kita rasa keseronokan tu kehilang selama-lamanya. Tidak, itu adalah andaian dan bayangan yang salah yang anda fikir. Macam murid-murid IPT yang merungut, yang rasa macam nak bunuh diri, nak makan ubat, nak hentak kepala, duduk sorang-sorang, hantu datang kacau, pontianak nak datang gigit. Okey, itu adalah emosi yang mana kamu mula bentuk dan kamu mula kukuhkan apabila kamu bersendirian, apabila kamu tak diberi support, apabila kamu tak tahu macam mana nak cari support system itu. Mak jauh, bapak jauh, adik-beradik jauh, tak boleh salahkan 100%, tetapi anda sendiri yang perlu juga soft, sampai bila kita nak bergantung kepada orang lain. Akhirnya tengok anda bersendirian juga. Jadi ini adalah salah satu sokongan yang saya berikan kepada pelajar-pelajar yang memang dalam keadaan yang dikatakan mental health-nya dah level, macam orang kata bateri dah low, Ultraman dah mula tik. Jadi bila dah jadi macam tu, takut bukan corona dah lepas ni kita nak fight pula corona mental. InsyaAllah corona ni akan pulih, jangan risau. Okey, solusi. Solusi. Cikgu cepatlah, saya nak tahu, saya dah macam ni, macam mana saya nak settlekan, saya nak selesai. Dek, nak selesai bukan dengan cara kita mendengar dan kemudian kita dengar dan kita hilangkan dan kita terus balik ke habit lama. Bila dah dengar, bila anda ambil sedikit, kemudian anda cuba praktik. Tak boleh praktik seorang-seorang, praktikkan dengan ibu ayah. Kalau ibu ayah mendengar. Kalau ibu ayah tak mendengar, ambil video ni bagi kat mak ayah. Ataupun PM je cikgu. Okay? Alright. Masa ini saya suka cakap solusi. Saya tak maulah cerita, okay, mari kita pergi ni, mari kita pergi tu, jom kita buat ini. Okay, semua orang dah tahu. Semua rakyat Malaysia, even seluruh dunia,
Okay, knows very well apa yang kita patut buat sewaktu kita berkurung. Tapi masih lagi di jalan-jalan raya kita masih lagi sesak, masih lagi ada penipuan berlaku, ya. Saya kecewa jugalah, ya, bila ada statement-statement orang bangga semua tu memang tak rasional, pemikiran yang sangat-sangat tidak rasional. First adalah family time. Okay, alah, ini saya tahu orang akan kata positifnya family time. Masa ni lah family. Cikgu, puan, mak saya tak ada dengan saya, ayah saya tinggalkan kami, saya adik-beradik asyik bergaduh. Kat mana family time-nya? Jangan kita expect, ya, adik-adik semua kata alah penceramah ni expect semua family bahagia, semua family. Tidak. Kebahagiaan itu bukan terletak kepada anda fikir ada mak, ada ayah, ada adik-beradik. Tidak. Okay? Kebahagiaan itu dalam family time ini asalkan anda ada orang yang anda sayangi. Kalau anda duduk dalam satu kampus, anda duduk dalam satu asrama, anda duduk dalam satu ruang yang hanya ada bapa saudara, nenek, ataupun sepupu, ataupun kawan, kan? Tambah yang belajar kat luar negara tu, kan? Itulah family ni. Bukan kerana darah daging, bukan. Persaudaraan, kekeluargaan yang kita rasa. Okey, selama ni kita tak pernah nak menjaga, menilai ataupun melihat secara ikhlas, ya, adik kita, ya, kita tak pernah main dengan dia, ya, asal nak main je marah. Kali ni sebab masa yang panjang, kita mula, okey, berborak, okey, tanya dia, kau umur berapa? Berpuluh tahun duduk satu rumah, kau umur berapa? Kau rasa pelik tak? Ada. Lupalah. Adik sebab ramai sangat, 10-15 orang adik. Kau nama apa? Kan? Bila dah tak pernah main dengan adik, buat. Okay? Tak pernah pula tolong mak masak. Tak pernah masuk dapur. Dapur pun sesat. Mana dapur aku? Dapur, maksudnya toilet. Hebat tak hebat? Buat. Kemudian, tak pernah lepak duduk sebelah abah. Okay? Abah tengok bola, tengok abah. Abah tengok kau tengok abah. Lepas tu, kau tanya abah jawab sepatah. Tak apa. Buat. Okay? Dan tak pernah pula sedar mak ayah kau sekarang dah tua. Jadi, itulah masalah. Isu remaja sekarang. Tengok muka mak abah. Tengok bila lagi nak tengok muka mak abah. Sebab selama ini mak abah pun jarang ada di rumah. Bukanlah tengok tu pegang muka mak abah. Mak nak tengok muka mak. Kau kata buang terbiar dah anak aku ni. PKP ni nanti lepas ni kena makan ubat mental ni. Bukan. Kurang-kurang senyum, tengok pahala tau. Pahala memberi sedekah hanya dengan senyuman kepada mak ayah. Tenung mak ayah, insya-Allah gugurlah beberapa dosa, berapa dosa ke, yang penting akan ada syafaat dan juga pahala kepada kamu. Kemudian barulah nak perasan, rupanya kita ada adik-beradik yang gila-gila. Rupanya kita ni boleh selama ini aku boleh tidur dalam satu bilik dengan 5 orang adik-beradik. Saya pernah rasa, ya, betapa seronoknya sekarang apabila tidur ramai-ramai, bangun lewat ramai-ramai, makan ramai-ramai. Ya. Jadi kita diuji dan kemudian apabila family time ini membuatkan kita semakin rupanya okey juga, ya, duduk di rumah. Nampak? Ya? Alright. Ibadah time. Okey. Ramailah ustazah, betul, ya, yang saya sekarang ni seronok sangat dengar setiap pagi. Ibadah time ni bukan sahaja orang tua saja, dik, yang boleh, naklah kami muda lagi lah puan, 14 tahun, 17, remaja, kami solat, kan nanti kami akan puasa. Cukup tak? Cukup tak dengan apa yang telah berlaku di Malaysia, di dunia? Ya, kalau anda percaya kepada hukum Tuhan, mana-mana Tuhan tetap, ya, mana-mana kepercayaan, dia akan ada satu perkara yang diorang percaya, bahawa dunia ini akan tamat. Ya, tu yang korang duk tengok cerita Armageddon, 212, ya, the final day, doomsday, tu masalah tu. Amerika pun sekarang dia kata leave it to God dah. Donald Trump pun dah tak boleh nak kata apa dah.
Ya, sebab apa? Sebab apa saja kepercayaan, tidak pernah ada satu pun yang saya dengar kepercayaan mana-mana, even Scientologist tu pun dia suruh kita membuat kebaikan. Dan at the end of the day nanti kita akan kembali juga kepada Tuhan-Tuhan kita. Tak tahulah, bagi dia orang banyaklah Tuhan, bagi kita Allah Ta'ala lah. Ya, kepada yang non-Muslim yang mendengar ini, buka balik kitab-kitab lama, kitab-kitab agama. Ya, anda juga mempunyai kepercayaan dan juga tata cara anda untuk beribadah dengan cara anda sendiri. Jadi, apa lagi masa ini? Ya, dulu waktu sekolah sampai pukul 2 petang, habis pula koko tuition, balik tuition tidur, homework. Kan, puasa pun penat, jiwa pun kacau, kepala pun pening. Tu lagi stres sebenarnya. Ini dah, kita dah ada santai. Rehat sekejap. Ya, Allah minta ataupun Tuhan beri kita peluang rehat sekejap. Ya, tak payah makan kiket, tapi just rehat. Okay? Alright? Okay? Kemudian, bila sudah ibadah time dah full, bila ibadah bersama dengan keluarga pun bersama-sama, tak apa kalau keluarga kata, lah cikgu, keluarga saya tak nak. Okay, tak apa, move to me time. Selalu dengar me time ni pergi shopping, pergi lepak, pergi spa, pergi dengan kawan-kawan. Okay, kali ni me time adalah anda, diri kita dengan pencipta. Okay, bila kita me time, kita lebih fokus. Kita tak merewang lah nak pergi nak pergi memikirkan kawan-kawan, ya. Cikgu, saya selalu pening pasal si Faizul ni, saya selalu pening pasal si Ali ni, ya. Masalah dia macam-macam. Tak payah. Okay, kerana komunikasi kamu dah terhad. Walaupun kita ada handphone, kita ada WeChat semua, tapi kita tak bersemuka. Jadi komunikasi kita tu masih lagi tak real. Okay, jadi kamu dah boleh buat relaksasi sendiri. Kamu boleh fokus kepada diri kamu dengan me time-nya, dengan kamu bernafas dengan lebih segar. Ya, dulu kiri kanan nak tarik nafas takut bau belacan. Orang kiri kanan ada. Betul. Sekarang ini me time. Saya diri sendiri, saya nak buat apa, saya mula bersoal jawab dengan sendiri-sendiri. Saya tengok cermin, rupanya aku macam ni, okey, kena ubah sikit macam ni. Okay, this is your me time yang jarang-jarang kita dapat peluang. Okay, dan mungkin takkan dapat peluang selepas ini. Jadi inilah peluang yang patut-patut kita semua hargai. Dan solusi yang kita nampak adalah creative time. Seronok tengok orang masukkan dalam YouTube, Facebook, kan, sampai Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin yang disayangi boleh komen. Yang saya seronoknya dia boleh alert, sangat cakna yang sekarang ini orang Malaysia sangat kreatif. Okey, daripada ayat statement ke sana ke sini sampai anak saya pun boleh menyanyi, seronoknya, bermakna anda dah alert dan membuatkan perkataan itu menjadi positif. Dulu jangan ke mana-mana, duduk dalam rumah, jangan ke sana ke sini, negatif. Tetapi bila dibuatkannya satu bentuk yang positif, dia jadi jangan ke sana ke sini, dia jadi macam enjoy. Ya, walaupun dia macam main-main, tapi dia enjoy. Ya. Kerana apa? Kreatif. Bila kita bersendirian, kadang-kadang kreatif kita ekstra tau. Kreatif kita lebih menyeronokkan. Okay? Dan kita mula dah ada perkara-perkara yang kita boleh exploit. Ya? Contohnya, kita dah mula boleh, kalau kat rumah ni, kita boleh try buat lampu, wiring. Kita dah mula boleh buat biskut bentuk macam-macam. Yang ada hari tu keluar remaja buat cucur corona. Ya, menakutkan, tetapi dia translate kepada positif, ya. Dia mungkin memori dia terhadap corona tu adalah sesuatu yang dia nak ingat, jadi dia apply kan, ya, dia agihkan, ya, pemikiran yang negatif kepada positif, dia buat cucu. Dia namakan cucu coronavirus. Okey, salah tak? Tak salah, cuma janganlah pergi dekat. Okey, kemudian di sini kita akan nampak satu lagi keadaan solusi yang terbaik, iaitu love time. Okay? Love time ini adalah keadaan yang kamu rasa kasih sayang itu, cinta itu. Kalau cinta keluarga kamu tak dapat, cinta ibu bapa kamu tak dapat, kamu boleh dapat melalui cinta yang hadir ikhlas terhadap diri kamu sendiri.
dengan ikut arahan dan juga kamu faham bahawa ini adalah keadaan yang kritikal, tempoh yang sangat serius untuk kita semua tangani bersama. Sebab kalau kita tak tangani bersama, bermakna kita akan mengalami keadaan yang lebih teruk. Ya, kamu sebagai remaja, kamu perlu akur kerana orang dewasa ini dalam keadaan mereka ingin menyelesaikan dengan cara yang terbaik, dan kamu remaja, bagi saya ikut sajalah. Cikgu, kenapa saya perlu ikut? Kenapa? Okey, boleh argument itu, tapi bukan tentang isu ini. Kerana isu ini kita perlu menerima juga bahawa takdir Allah Ta'ala itu dah memang ditetapkan. Dan kita sahaja yang perlu merubah, sebab ada kita nak perkara ini, penyakit ini masih lagi dalam keadaan yang membahayakan, ataupun kita dapat selesaikan dengan cara yang akur kepada perintah yang telah ditetapkan. Okey, jadi bagi saya, apa sahaja yang kamu ingin lakukan, remaja sekalian dan pelajar-pelajar, bergantung kepada sokongan moral dan mental kamu sendiri. Kita boleh mengatakan bahawa yang kita tidak kena mengena, ya, kita tak, ialah kita bukan orang yang terlibat dengan tabligh, kita bukan orang yang keluar, kita bukan orang yang akan terkena coronavirus ni. Dik, kalaulah kita masih dengan kesombongan itu, tidak mustahil satu hari nanti kita pun tak sedar bahawa tindakan kita ini bukan saja coronavirus itu yang datang, ya, penyakit yang lebih berbahaya yang kita tak tahu, macam coronavirus 10 tahun lepas, ada siapa tahu yang penyakit ini akan membuat sebegini rupa? Tak mungkin, takkan siapa tahu kecuali Allah Ta'ala. Tetapi apa yang kita perlu tegaskan bahawa anda semua perlu berjuang bersama-sama, ya, kerana anda adalah remaja yang wawasan, pemimpin, bakal-bakal pemimpin, bakal-bakal manusia hebat yang akan kita bertanggungjawabkan, insya-Allah. Okey, jadi sebelum saya tamatkan, saya nak tinggalkan kamu dengan ialah satu pesanan yang paling sempoi bagi saya. Okey, kalau anda dekati corona, anda yang merana, mak, pak, atuk, nenek pun terlibat sama. Jadi nak senang, duduk kat rumah sajalah, ya. Jadi tak payahlah nak ke mana-mana. Raya pun rayalah bersama orang-orang yang tercinta. InsyaAllah, saya doakan anda selamat sejahtera. Kita akan jumpa lagi. Jika ada rezeki, panjang umur, saya mohon ampun sekiranya ada yang terkecil hati, gurau senda saya. InsyaAllah, ya. Stay at home, stay positive, stay fight. Love you. Bye.